Seterusnya kita bersama Abang Muaz Chili, Abang Abdul Samad untuk perkembangan dari Bumi Kenyalang yang akan membawakan kita mengenai perkembangan terkini COVID-19. Terima kasih Ifah Hazim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Negeri Sarawak hari ini memaklumkan kluster Kidurong telah diisytiharkan tamat setelah 28 hari tiada kes baru COVID-19 dilaporkan. JPBN menjelaskan ini seperti dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia memandangkan kes positif COVID-19 terakhir yang melibatkan kluster Kidurong telah dilaporkan pada 6 Julai. Seramai 230 orang kontak rapat yang melibatkan ahli keluarga, rakan tempat kerja dan kontak sosial telah disaring. Daripada jumlah itu, seramai 8 orang telah didapati positif COVID-19. Sementara itu, JPBN melaporkan satu kluster baharu iaitu kluster jeti menjadikan setakat ini 7 kluster di negeri ini. Ini kerana terdapat 2 kes positif COVID-19 telah dikesan melibatkan sebuah jeti kapal perikanan di Pending, Sarawak. Seramai 65 orang kontak telah dikenal pasti. Daripada jumlah tersebut, seramai 25 orang kontak telah disaring di mana 2 orang telah positif dan 23 orang adalah negatif. Manakala seramai 21 orang masih belum diambil swab kerana masih berada di laut. Sementara itu, 6 kes positif COVID-19 dilaporkan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak setakat hari ini sebanyak 607 kes. JPBN dalam kenyataan media memberitahu satu kes merupakan wanita warga negara tempatan yang bekerja sebagai petugas kesihatan di Kuching. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin hari ini telah membuat lawatan kerja ke tapak Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Tebeduk Serian. Kunjungan ke CIQ Tebeduk ini bertujuan untuk melihat keadaan di kompleks tersebut selain memantau pengoperasian agensi-agensi di bawah KDN. Datuk Seri Hamzah diiringi Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur. Rombongan itu turut disertai Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Datuk Seri Hamzah berangkat pulang ke Kuala Lumpur hari ini selepas lawatan kerja rasmi 3 hari beliau ke Sarawak sejak Jumaat lalu. Penduduk Sarawak diseru untuk mengibarkan bendera Sarawak bagi menyemarakkan sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai yang disambut setiap tahun. Menteri Bertanggungjawab yang juga Menteri Pengangkutan, Datuk Lee Kim Shin berkata, dengan mengibarkan bendera Sarawak, ia mampu meningkatkan semangat dan jati diri justru menghayati sejarah di sebaliknya. So this is an important day for all Sarawakians to remember. And for us also to know the history of our Sarawak history. It's very important that we know our history, especially our younger generations may not be aware, of how Sarawak, how 22nd of July came about. So this is a historical day for us to remember and also to celebrate. Beliau memaklumkan demikian dalam satu sidang media yang berlangsung di Miri. Justru beliau menyeru agar penduduk Sarawak mengikuti acara sambutan Hari Sarawak pada pukul 9 malam yang akan bersiaran langsung secara maya dengan pengisian acara sambutan antaranya dokumentari khas Marik, Kini Tok dan kelak sitkom Kampung Selepas Putus dan video pendek Kebanggaan Kami. Dengan tema Sarawak Cemerlang, sambutan Hari Sarawak 2020 ini dilihat sebagai platform untuk menyampaikan mesej kemajuan, pembangunan dan perpaduan negeri yang telah dikecapi selama ini dan terus mengorak langkah kecemerlangan ke arah menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehan Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka hadir ke majlis tersebut. Projek Pelangi Food Kiosk Kampung Nangka Sibu ialah sebuah inisiatif daripada Pusat Khidmat Dun Nangka untuk membantu peniaga kecil mempromosikan produk makanan mereka. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dr. Anwar Rapai berkata, melalui projek itu, mereka boleh berniaga dalam suasana yang sistematik dan bersih.
Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka berkata, projek yang berjumlah RM242,000 itu menyediakan 17 gerai atau kios di Kampung Nangka yang lengkap dengan sambungan bekalan air serta elektrik. Ingatan saya kepada para usaha ialah supaya mengekalkan kawasan ini sebagai suatu kawasan yang cantik, bersih dan mempunyai makanan yang sedap dan dapat menarik bukan sahaja kalangan masyarakat ke Sibu tetapi juga kepada pelancong-pelancong di luar Sibu. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat ke lokasi Pelangi Food Kios di Kampung Nangka. Apa yang lebih menggembirakan para peniaga, mereka tidak dikenakan bayaran sewa bagi setiap gerai yang digunakan. Alhamdulillah lah, memang ada sambutan juga lah. Lagipun cepat tu strategik lah di bahagian Kampung Nangka tu. Terima kasihlah kepada YB atas pemberian kios ni. Dari mula peniaga dari kopi biasa sampai dipasuai lah oleh pihak kerajaan. Terima kasih banyak-banyak. Seorang lelaki berumur 21 tahun maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah kereta di kilometer 6 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan tengah malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexan Naga Cabu, mangsa Nur Syamizal Sarizan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian kerana mengalami kecederaan serius di kepala. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk dibedah siasat. Pemandu kereta yang terbabit dalam kejadian itu bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkembangan berkaitan berlaku di Miri. Seorang lelaki 19 tahun maut ditemui berlumuran darah dipercayai terjun dari tingkat 4 sebuah pusat beli belah di Miri malam tadi. Ketua Polis Daerah Miri SCP Lim Meng Siah menerusi kenyataan memaklumkan mangsa dikenali sebagai Benjamin Clayton Jejia. Pasukan perubatan yang hadir ke lokasi kejadian mengesahkan mangsa meninggal dunia dan pemeriksaan pada fizikal mangsa mendapati bahagian belakang kepalanya retak dan sendi pergelangan kedua-dua tangan patah. Siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah kes dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang. Seterusnya kita ke